Okey, jadi ini contoh Rajah 1.74 contoh paparan antaramuka grafik. Ini boleh dibuat guna NetBeans Java lah. Ini contoh macam di handphone kita lah. Yang sebelah kiri ni, gambar yang sebelah kanan ni yang kita akan cuba buat lah guna NetBeans NetBeans Java. Kotak ni, kemudian ada label, ada image, ada butang, button, kira, reset, keluar. Ni yang kita akan cuba buat nanti. Okey, langkah 1, fasa analisis masalah. Masalah yang dikenal pasti merupakan satu atau cara untuk mencari luas objek. Sama ada bulatan, segitiga atau segi empat. Maksudnya pengguna boleh buat pilihan lah sama ada dia nak mengira luas bulatan, segitiga ataupun segi empat. Okay, atau cara ini perlu menyelesaikan masalah tersebut dengan murid memilih jenis objek. Jadi murid boleh memilih jenis objek lah. Kemudian memasukkan input dan output akan dihasilkan berdasarkan objek yang dipilih lah dan input yang dimasukkan, tinggi ke, lebar ke. Okay, data yang perlu diketahui oleh murid ialah bentuk objek dan juga formula untuk mengira luas. Maklumat lain yang perlu diketahui ialah maksud istilah bagi jejari, tinggi, tapak dan juga lebar. Okay, jadi di sini ada jadual analisis IPO, input output proses ni, input proses output. Di sini kalau ikutkan contohnya kalau pengguna tu ataupun murid tu dia nak memilih objek dululah. Objek apa? Kemudian dia kena isilah input lebar apa. Kemudian tinggi. Tinggi bagi objek tersebut lah. Lebar dan tinggi objek tersebut. Yang ni tak tahu kenapa ni semak output gaji staff pada tiba-tiba ada kat sini ni. Buku teks kamu pun bukan semua betul sabar je lah. Okey, kemudian apa dia punya output? Luas objek lah, luas objek yang dipilih lah sama ada bulatan ataupun segitiga ataupun segi empat. Okey, langkah 2. Mereka bentuk penyelesaian. Bila kata mereka bentuk ni, selalunya kita akan mula menulis prosedur kod. Kemudian kita lukis carta alih. A. Menulis prosedur kod untuk aplikasi mencari luas objek. B. Membina antaramuka grafik untuk membuat pilihan. Di sini pun dia dah mula membina antaramuka grafik. GUI lah. Graphical User Interface. Okey, selepas itu typekan kod atau cara untuk setiap pilihan. Okey, kalau kamu tengok kat sini, kalau tengok prosedur kod yang ni, memanglah mula kemudian paparkan sila buat pilihan dah. Sama ada ni lah, pilih sama ada bulatan ataupun segitiga ataupun segi empat. Tapi di sini kalau kamu tengok nombor 4 ni, jika pilih segitiga, jadi dia tunjuk untuk segitiga sajalah dalam buku teks kamu ni. Borang mengira luas segitiga akan dipaparkan. Input, lebar dan tinggi. Pengguna kena masukkan lah lebar dan tinggi. Kemudian prosesnya, inilah yang akan berlaku. Ada formula luas untuk segitiga. Lepas dia dah calculate, dah kira, dia akan papar luas bagi segitiga. Okey, yang ini prosedur kod dah selesai. Sekarang, diminta lengkapkan carta alih di bawah untuk mencari luas objek yang dipilih. Contoh untuk luas segitiga yang diberikan. Selepas itu uji algoritma mencari luas objek yang dipilih dan catat hasil ujian. Okay, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, yang ada tulisan hijau ni sebenarnya kosong dalam buku teks kamu. Tapi cikgu dah isikan dengan jawapan lah. Okay, kalau cikgu kecilkan sikit ni, okay, nampak lebih jelas lah. Mula. Kemudian pilih objek, arahan dia pilih objek. Sama ada bulatan, segitiga atau segi empat. Okay, kalau kata dia tidak, dia bukan nak pilih bulatan, tidak, dia akan pergi ke option yang kedua, segitiga. Kalau kata tidak juga, dia akan pergi ke segi empat lah. Andai kata pengguna pilih bulatan, dia akan papar borang bulatan. Dia akan baca jejari, maksudnya pengguna kena masukkan nilai jejari. Kemudian di sini ada formula untuk kira luas bulatan dan akhirnya papar luas bulatan. Okay. Kalau kata segitiga, dalam buku kamu ni dia cuma tunjuk untuk segitiga saja. Jadi dia dah buat siap-siap untuk segitiga.
Segitiga baca lebar tinggi, kemudian ada formula pengiraan luas untuk segitiga dan akhirnya papa luas. Ni kalau ikutkan ni kat sini tak ada anak panah ni. Ni untuk anak panah dia untuk pergi ke tamat sepatutnya ada anak panah pergi ke tamat. Barulah tamat kotak dia tergantung kat situ. Okey, jadi kalau ikutkan yang ni dia suruh lengkapkan, tapi tak apa, cikgu dah tolong lengkapkan. Macam inilah cara nak melengkapkan cerita alih ni. Tapi cikgu ulang lagi sekali, dalam buku teks kamu ni dia cuma tunjuk untuk segitiga saja. Okey, muka surat seterusnya 180. Masih lagi dalam fasa mereka bentuk. Sediakan antara muka grafik. Di sinilah benda baru yang kamu akan belajar ni. Dengan menggunakan tools dari swing controls yang disediakan, bina antara muka untuk paparan mengira luas objek. Tools yang anda perlu gunakan ialah label, button, text field. Fungsi J button adalah untuk menyediakan 3 pilihan iaitu kira, reset dan keluar. Kat bawah ni lah. Kira, reset dan keluar. Ini ialah button, butang. Kamu nampak semua petak kan? Nampak petak. Semua nampak macam sama je kan? Nampak macam label je tapi sebenarnya tidak lah. Yang 3 ni, kira, reset dengan keluar ni ialah butang. Okay, J label pula. Boleh nampak perkataan label ni maksudnya dia label saja. Dia tak ada apa-apa coding ke apa kita perlu buat untuk dia. Untuk melabel. J label digunakan untuk melabel. Ni contoh dia. Label je lah. Dia tak ada buat apa-apa ni. Dia cuma nak beritahu kata ni program kira luas bulatan. Di sini pengguna kena masukkan jari. Ini pun label juga. Ini pun label juga. Luas. Yang 3 ni tadi butang. Ini label. 3 ni label. Kira luas bulatan, jari dengan luas ni label. Bukan kotak. Cikgu tak kata kotak. Cikgu kata teks ni. Teks ni label. Okey, kemudian apa lagi? Mana tadi? Dan memaparkan output dan text field untuk menginput data. Okey, yang ini ialah text field di mana pengguna kena masukkan input di sini. Jadi sini kotak dia lain sikit sebenarnya. Tenggelam sikit macam mana tak kotak dia ni lain sikit. Kemudian di sini pun label juga. Kotak ni label. Kenapa kotak ni label? Sebab dia nak papar saja. Lepas pengguna masukkan nilai jari, kemudian kita klik butang kira, kemudian sistem akan papar luas bulatan di sini. Okey, setelah mengetahui cara melakar cetak alih untuk mereka objek bentuk penyelesaian yang diperlukan bagi aplikasi menghitung luas objek, maka antara muka grafik bolehlah disediakan untuk aplikasi tersebut. Contoh yang ditunjukkan dalam Rajah 1.75a merupakan cadangan antara muka bergrafik bagi menghitung luas bulatan dengan menggunakan tools dari swing control yang disediakan. Bina antara muka untuk paparan menghitung luas objek. Jadi di sini dia baru buat satu saja. Graphical user interface ataupun antara muka. Untuk kira luas bulatan saja. Dia belum buat lagi untuk mengira segitiga dan juga segi empat. Okey, boleh faham Okey, kemudian apa lagi? Tools yang perlu digunakan ialah label, button dan juga text field. Fungsi J button adalah untuk menyediakan 3 pilihan iaitu kira, reset dan keluar. Keluar ni keluar pergi mana? Keluar ni keluar pergi ke main balik lah. Ke utama balik. Sama ada kita nak pilih bulatan, segitiga ataupun segi empat Reset ni maksudnya kita nak reset balik nilai jari tadi tu. Kita nak masukkan jari yang baru. Nilai jari yang baru. J label digunakan untuk melabel, memaparkan output dan J text field untuk menginput data. Okey, benda yang sama juga diulang tadi. 3 ni butang, button. 3 ni 1, jari ni 2, ni luas ni label. Ni pun label juga. Kotak ni pun label juga. Sebab nak memaparkan output. Yang ini ialah text field untuk input data. Okay, jadi sampai di sini saja dia baru cerita macam mana nak mencipta antara muka depan ni lah. Di sini palette. Kalau nanti kita ada peluang untuk guna NetBeans Java ni. Ini butang swing control yang kamu akan gunalah. Kita cuma klik je. Klik dan seret bawa ke sini. Jadi muncullah label kat sini. Kita pun type lah, double klik kat atas kotak ni, kita double klik, kita boleh type lah program kira luas bulatan.
Kalau berbutang pun sama juga, kita klik dan seret. Ada 3 butang, klik lah, seret lah 3 butang datang ke sini. Kalau dia tulis J button 1, J button 2, J button 3 ni maksudnya kita belum rename lagi nama butang ni. Kita double klik saja, kita boleh rename dia sebagai kira. Double klik rename sebagai reset, double klik rename sebagai keluar. Okey, ni yang cikgu cakap tadi, text field. Untuk menginput data. Ialah untuk pengguna masukkan nilai jejari kan. Ini pun sama juga, J label 2, J label 3, kita cuma double klik saja. Untuk rename dia. Double klik, kemudian kita type jejari. Double klik, kemudian kita type luas. Sini kita double klik, kita padam lah. Biar dia kosong, tak ada apa-apa dalam kotak ni. Okey, gambar ajar seterusnya 1.75C ni cara menukar border. Yang ni lebih kepada format. Format di mana dia ajar kamu macam mana nak tukar jenis font, nak tukar size font. Contohnya tulisan ni kamu nak besarkan lagi. Kamu nak tukar tulisan lain. Kemudian border ataupun garis di sekeliling teks. Text field ataupun di sekeliling label ni kamu nak tukar warna. Jadi sini lebih kepada ni lah. Properties ataupun format bagi sesuatu label ataupun text field ataupun butang yang kamu boleh ubah warna tulisan. Okey, jadi selepas ni cikgu akan tunjukkan lah macam mana cara nak buat dalam NetBeans